Alright. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Hari ini, kali ini Facebook live Facebook live di page Puan Norma. Saya sekarang berada di Pejabat ABA Malaysia. Jadi saya mengambil kesempatan masa yang ada ni untuk berbincang satu lagi topik yang berbentuk praktikal, yang mungkin ada kaitan dengan tuan dan puan secara langsung dan mungkin ada kaitannya juga secara tidak langsung. Jadi sementara tu tuan dan puan yang lalu yang masuk mungkin dalam keadaan sedang menjalankan tugas-tugas semasa ataupun tugas-tugas harian tugas-tugas harian. Maka tuan dan puan boleh share Facebook live kali ini, boleh share dan tekankan komen atau klik tanda like tu tadi supaya saya nampak perkembangan dan pergerakan semasa dalam FB live. Tetapi sekiranya tuan dan puan menonton selepas daripada FB live ini, bermaksud tuan dan puan menonton rebroadcast FB live ni, maka tuan dan puan masih terus berkomunikasi dan meninggalkan komen atau terus direct PM admin page. Kalau bukan admin pun saya sendiri yang kadang-kadang akan terus menjawab persoalan daripada tuan dan puan. Okey. Untuk itu tuan dan puan kali ini ia adalah tentang keadaan yang biasa bagi usahawan apabila mereka membuka syarikat. Dalam konteks ini saya bercakap secara khusus untuk perniagaan yang dijalankan dengan menggunakan syarikat PLT dan Senian Berhad sebagai platform pengurusan perniagaan itu tadi. Ada sesetengah daripada tuan dan puan memang menjalankan perniagaan dengan lesen enterprise. Jadi dalam keadaan ini perbincangannya berbeza. Jadi fokus kepada FB Live kali ini tuan dan puan adalah tentang pengurusan dan lantikan seorang CEO ataupun kita sebagai business owner menjadi CEO dalam konteks syarikat PLT dan Sedia Berhad sahaja. Jadi kita buat satu clearance tu lah. Jadi tuan dan puan lebih mudah untuk kita fokus kepada apa yang kita nak bincangkan tu tadi. Jadi perkara yang praktikal yang biasa tuan dan puan, kita buka syarikat, kita berbisnes, kemudian kita buka syarikat. Jadi kita ada pilihan lah, sama ada kita menjalankan bisnes kita dengan lesen enterprise terlebih dahulu ataupun ramai di antara kita terus membuka syarikat. Ada yang memilih PLT, ada yang memilih Sedia Berhad. Jadi untuk PLT dan Sedia Berhad ni tuan dan puan, kita akan mempunyai satu struktur pengurusan yang disebut sebagai syarikat. Jadi tuan dan puan, kita akan memerlukan satu kumpulan manusia, kumpulan individu untuk menjalankan perniagaan dalam syarikat kita itu. Jadi dia ada kumpulan. Biasanya untuk SME dia bermula dengan diri kita sendiri dan juga mungkin pada peringkat permulaan 1-2 orang lain yang akan bersama-sama dalam menjalankan perniagaan itu tadi. Jadi dalam konteks itu sebenarnya secara automatik secara automatik atau secara tidak langsung sebenarnya kita yang mengetuai perniagaan itu kebiasaannya terus menjadi ketua. Terus menjadi ketua itu dan kemudian lantikan jawatan-jawatan itu sebenarnya jarang dilakukan secara rasmi. Bermakna apabila tuan dan puan buka satu syarikat perniagaan dengan partner atau persendirian, kerana sekarang Sedia Berhad dia dah ada single person company, boleh jadi seorang sahaja di dalam tu. Tetapi kalau PLT memang kena ada partners, minimum 2 orang baru boleh buka partners, baru boleh buka syarikat PLT. Jadi dalam keadaan ini, apa yang biasa berlaku adalah tuan dan puan terus menjadi bersetuju untuk menjadi ketua ataupun orang kata self-appointed leaders in the company. Kita ambil satu senario di mana tuan dan puan yang menjalankan perniagaan terus melantik masing-masing diri masing-masing sebagai ketua. Pada kebanyakan masa, kesilapan berlaku apabila semua orang nak buat kerja bersama-sama. Maksudnya, ada 3 orang, seorang ambil sales marketing, seorang ambil operation, seorang ambil finance contoh. Jadi 3 orang ni akan kata bekerja sama-sama, berpartner dalam syarikat. Tetapi apabila ditanya siapakah ketuanya, 3 orang akan tak saling memandang kepada satu sama lain kerana mereka kata kita buat kerja sama-sama. Jadi tuan dan puan, konsep pengurusan berstruktur itu apabila dia lebih daripada 2 orang dalam satu kumpulan mestilah ada lantikan satu ketua. Jadi yang ini adalah perkara kita panggil common sense yang sekarang ni banyak ditinggalkan dan dilupakan. Jadi kalau tuan tengok dalam konteks Islam sendiri kalau dia kata kalau kita bermusafir ke, kita ke mana-mana,
Bila lebih daripada 2 orang, mesti lantik seorang ketua. Jadi dalam konteks berniaga ni dengan bersyarikat PLT atau Sdn Bhd, mesti dilantik seorang ketua. Jadi jawatan-jawatan ni mungkin berbeza. Ada setengah syarikat dia tidak ada CEO tetapi dia ada managing director dan kemudian ada general manager. Nah, tetapi ada setengah syarikat mengamalkan konsep the C-suite tu tadi, iaitu dia ada CEO, ada chief, adalah dia punya chief finance officer ke, COO ke, chief operation officer ke, yang itu dia akan susunkan. Jadi dalam konteks perbincangan hari ini tuan dan puan, saya akan menghususkan perbincangan ini kepada keadaan di mana kita menjadi self-appointed CEO. Maksudnya kita dengan sendiri melantik diri kita menjadi CEO syarikat. Apakah cabarannya? Okey, sekarang tuan dan puan, ada beberapa jenis CEO yang kita jumpa di luar sana. Yang pertama sekali, biasanya ada 2 yang kita boleh jumpa. Yang pertama adalah self-appointed CEO. Bermakna saya seorang CEO dalam sebuah syarikat yang saya bangunkan sendiri. Kedua, saya seorang CEO dalam sebuah syarikat yang dilantik oleh ahli lembaga pengarah syarikat berkenaan. Ada 2. Jadi dalam keadaan ini tuan dan puan, CEO yang berada dalam syarikat ini memang masih CEO. He is still a CEO. Tetapi dalam realitinya, konteks dia itu ataupun tugas dia itu atau cabaran dia berbeza. Saya bawa satu situasi begini ya tuan dan puan. Dalam syarikat SME kebiasaannya masih tak ada sistem yang dibangunkan. Tidak ada lagi satu proses atau prosedur yang lengkap. Kalau ada pun mungkin tidak dikemas kini, tidak mematuhi compliance yang standard, ada begitu. Tetapi dalam syarikat CEO yang CEO yang berada dalam syarikat yang dilantik oleh ahli lembaga pengarah, kebiasaannya syarikat itu sudah established. Meskipun syarikat itu kecil, mungkin syarikat itu baru buat jualan 2-3 juta setahun, tetapi dah melantik CEO, bermakna there's an establishment of some basic system in the company. Jadi dia berbeza. Bila kita masuk dalam satu syarikat yang sudah established dan dilantik jadi CEO, cabaran kita berbeza. Tetapi sekiranya kita ni self-appointed, kita sendiri lantik diri kita sebagai CEO dalam sebuah syarikat yang kita bangunkan, cabaran berbeza. Jadi topik yang kali ini, kupasan dalam FB Live kali ini adalah fokus kepada CEO yang melantik dirinya sendiri sebagai CEO dalam syarikat yang dia bangunkan sendiri. Ini kupasannya. Yang satu lagi bahagian tu bukan. Ini kupasan yang kita bawa dalam sesi FB Live kali ini. Jadi sebenarnya, apakah cabaran utama tuan dan puan? Cabaran utama kepada self-appointed CEO dalam syarikat yang dibangunkan sendiri itu. Okey, saya nak bawa 3 sahaja. Jadi dalam kebanyakan perbincangan saya dalam FB Live, tuan dan puan akan lihat poinnya tidak banyak, di antara 3 ke 5 sahaja. Jadi kali ini, saya bawa 3 saja. Jadi sementara itu tuan dan puan yang lalu dalam FB Live ini boleh tinggalkan komen, tekan link, tekan like and share, dan boleh share juga FB Live ini. Kalau dah tamat pun boleh share kepada rakan-rakan yang merupakan CEO dalam syarikat mereka sendiri. Sebab cabarannya lain. Kalau tuan dan puan berjumpa dengan CEO-CEO syarikat yang sudah dalam syarikat yang sudah established ataupun syarikat corporate, berbeza cabaran mereka. Tetapi semua individu yang bergelar CEO atau dengan lantikan CEO, tetaplah dia itu seorang CEO di mana scope of work dan designation of job itu masih lagi sama. Cabaran je berbeza. Okey, mari kita lihat apakah 3 perkara yang saya nak bawakan dalam perbincangan ini dan nak kupas lanjut bersama tuan dan puan sebagai seorang CEO yang dilantik secara sendiri, iaitu self-appointed CEO atau accidental CEO atau an automatic CEO. Dah tuan buka company itu sendiri kan, ada single person director, single person owner, maka bermaksud secara automatik tuan dan puan jadi CEO dalam syarikat tu. Dia begitu. Okey, cabaran yang pertama tuan dan puan. Cabaran yang pertama sebenarnya adalah dia tak ada preference ni. Saya cuma letakkan 3 poin ini yang signifikan. Yang pertama sekali ialah cabaran tentang trust, iaitu kepercayaan. Kepercayaan ini datang daripada 2 bahagian tuan dan puan. Pertama sekali kepercayaan itu ialah diri sendiri. Self-trust ini boleh masuk dalam kategori self-esteem. Yang pertama sekali. Jadi apakah isu di sini yang menjadikan cabaran itu ialah tuan dan puan, apabila tuan dan puan sendiri gusar ataupun ragu-ragu dengan perkara yang tuan lakukan sebagai CEO. Tuan tak sure. Tuan memang CEO syarikat tuan sendiri, tapi dalam banyak keadaan apa-apa yang tuan lakukan atau apa-apa yang tuan buat tu, tuan tak sure, tak pasti. Jadi tuan ada juga isu-isu kepercayaan kepada diri sendiri, sama ada
tuan sendiri boleh melakukan perkara-perkara itu atau tidak. Yang bahagian kedua trust itu adalah surrounding punya trust. Surrounding ni adalah termasuk pekerja, partners, kalau ada partners lah pekerja, partners, dan juga orang kata semua yang terlibat dalam supply chain, kalau ada agent ke, ada semua yang terlibat dalam supply chain atau pengurusan bisnes yang syarikat tuan dan puan jalankan. Dia ada isu trust juga. Mungkin kita ni sebelum ni memanglah kita pandai berniaga, kita pandai buat perniagaan tu. Tetapi apabila kita jadi CEO, kita tidak lagi perlu hanya pandai menjalankan perniagaan itu. Kerana apabila menjadi CEO sebuah syarikat yang kita bangunkan sendiri, dia ada perkara-perkara yang melibatkan the business development, the company development. Jadi perkara itu lari dan lain daripada kepakaran bidang yang kita ada tu tadi. Kalau kita buka satu syarikat, mungkin syarikat trading maksudnya kan, kita memang bagus dalam trading tu. Tetapi apabila kita buka syarikat dan kita jadi CEO syarikat tu, apakah kita masih sibuk dengan kerja-kerja operasi dalam dalam aktiviti trading itu tadi, ataupun sebenarnya kita ni betul-betul memainkan peranan sebagai CEO dalam sebuah syarikat. Jadi itu cabaran yang pertama, trust tu tadi tuan dan puan. Jadi bila self ini juga tuan dan puan, sebagai CEO syarikat, tuan dan puan mahu tak mahu akan keluar dan jumpa dan perlu berjumpa dengan ramai orang, dengan ramai orang, ramai pihak, ramai individu, organisasi, agensi, syarikat lain. Tuan dan puan akan berjumpa dengan ramai orang lain. Maka apabila jumpa dengan ramai orang, maka tuan dan puan akan menerima banyak input ataupun kata-kata. Positif ke negatif itu tolak tepi, tapi banyak kata-kata. Jadi apabila banyak kata-kata ini masuk, akan ada situasi di mana tuan dan puan akan rasa tergugat sedikit. Betul ke? Tak betul ke? Betul ke? Jadi dia ada isu trust itu. Jadi orang kata berbolak-balik itu tadi, berbolak-balik hati ke, berbolak-balik keputusan, itu pun antara salah satu yang kita kata cabaran dalam konteks trust tu tadi. Ini cabaran yang pertama. Okey, cabaran yang kedua tuan dan puan adalah tentang kefahaman kita sebagai CEO, yang mana kita lantik diri kita sendiri sebagai CEO dalam syarikat kita itu tadi, adalah tentang kefahaman the scope of work as a CEO. Scope of work tu, dia tuan dan puan dalam sebuah syarikat PLT dan Sdn Bhd, secara semula jadinya CEO ni sebenarnya dilantik oleh ahli lembaga pengarah. Dalam syarikat, katalah tuan dan puan, kita ambil satu contoh, satu situasi di mana syarikat itu ada 3 orang lah, 3 orang yang buka syarikat sama-sama. Jadi 3 orang ini sebenarnya 3-3 akan jadi shareholder. Biasalah jadi shareholder, semua pegang saham. Dan sebenarnya 3-3 orang ini pun bersetuju untuk semua jadi ahli lembaga pengarah. So 3-3 jadi director. Kemudian 3-3 pula bersetuju untuk melantik salah seorang jadi CEO. Jadi proses ini berlaku secara semula jadi, yang mana tuan dan puan tidak sedar bahawa tuan punya, the owners of the company is the shareholders. Tuan punya syarikat itu adalah sebenarnya pemegang saham dalam syarikat itu. The shareholders appointed the directors. The shareholders agreed to appoint board of directors. Jadi dalam konteks ni 3 orang tadi semua shareholder, so 3-3 nak jadi pengarah, so 3-3 pun masuk jadi pengarah. Jadi 3-3 ni bersetuju untuk melantik seorang sebagai CEO. Jadi the 3 members of board of directors agreed to appoint one person to lead the company as the CEO. Jadi scope of work dan proses ini kadang-kadang tuan dan puan, kita tidak nampak kerana dia berlaku secara semula jadi dalam syarikat kita yang kecil tu tadi. Jadi pengurusan yang standard ini tuan dan puan tidak bergantung kepada saiz syarikat. Katalah tuan dan puan run the company as a single person company, SPC, bermakna you are playing the role as the shareholder, you are playing the role as the director, and you are playing the role as the CEO or the owner or the managing director of the company. So you name your position as per what you plan for the company. That's single person company, but still the process, still the way how you manage the company remain the same. Jadi peraturannya masih kekal. Akta syarikat tu masih tertakluk di situ. Dia tidak berubah walaupun dengan single person company. Jadi pemahaman kepada scope of work inilah tadi tuan dan puan merupakan cabaran kedua yang paling besar kepada self-appointed CEO dalam syarikat. Okey, saya rujuk balik. Kita ambil satu situasi di mana tuan dan puan katalah buka bisnes bersama dengan suami isteri lah. Suami isteri. So kita ada 2 orang. So tuan dan puan pun bersetuju, dua-dua jadi shareholder.
Dua-dua jadi director dan melantik seorang sebagai ketuanya. Jadi macam biasa, ni saya kata macam biasa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan. Jadi seperti biasa suami isteri, maka isteri pun bersetuju bahawa suamilah jadi ketua. Jadi setujulah suami lantik jadi CEO. Jadi perkara yang semula jadi berlaku ini sebenarnya memberi kesan yang tidak baik kepada perkembangan syarikat. Katalah apabila tidak memahami scope of work ni tadi, suami yang dilantik jadi CEO itu tak faham kerja-kerja seorang CEO. Tak faham bagaimana does not have the understanding of how a company being formed. Tak faham tu satu, tak tahu tu satu, tak nak belajar tu yang lagi teruk. Dah belajar pula kadang-kadang tak boleh nak guna ilmu-ilmu tu tadi. Itu perkara lain perkara lain. Jadi dalam keadaan ini adalah cabarannya. Jadi sekiranya tuan dan puan dalam keadaan itu di mana katalah sama ada suami isteri ke adik-beradik ke yang berlainan jantina lelaki dan perempuan dan melantik CEO atau ketua dalam syarikat itu berdasarkan jantina, tuan dan puan kena semak balik keadaan itu kerana dia cabaran ini sekiranya kita tak discover ataupun kita tak nak solve the situation, we are not able to grow smoothly. Kita tak boleh nak berkembang dengan cara yang baik. Bolehlah berkembang, tuan dan puan nak buat banyak sale, bolehlah benda-benda tu, tetapi perkembangan yang saya maksudkan adalah building the company. Bukan building business saja, building the company. Okey. Jadi sekiranya tuan dan puan bermula dengan syarikat itu dan ada dua orang yang berbeza jantina, tidak kiralah partnershipnya macam mana, tetapi dilantik ketua itu berdasarkan jantina, rujuk balik, revise semula apakah sebenarnya scope of work CEO itu benar-benar menepati dan sesuai dengan orang yang dilantik. Jadi sekiranya CEO itu perlu dilantik kepada yang wanita, yang perempuan itu adalah kerana berdasarkan capacity, berdasarkan the capability, berdasarkan the tenacity. Yang itu saya. Jadi itu boleh diteruskan. Tak kira dia lelaki ke perempuan. Jadi kita melihat dalam cabaran menjadi self-appointed CEO ni tuan dan puan, kita melihat kepada satu gerakan dan satu perjalanan perniagaan yang bukan hanya membangunkan bisnes tu tadi tetapi membangunkan syarikat. Ada setengah orang tu bila dia buat, dia membangunkan bisnes tu bermakna dia banyakkan sale, dia nak banyakkan profit, dia nak nampakkan banyak aset tu semua tu. Tetapi syarikat dalam keadaan tertentu tidak dibangunkan secara bertepatan dengan status dan situasi bisnes syarikat semasa. Jadi ini cabaran yang kedua, iaitu kefahaman tentang scope of work. Apabila saya sebut tentang kefahaman scope of work itu, dia termasuklah sebab CEO ni pun dia termasuk ada kategori job description dia dan job specification dia juga. Kerana CEO adalah lantikan tuan dan puan. Bila tuan dan puan lantik, dia boleh ditamatkan lantikan. Tetapi oleh kerana tuan dan puan self-appointed, tuan punya syarikat sendiri kan. Jadi ikut suka hati tuan lah bila nak lantik. Kalau sepanjang hayat sampai bila-bila pun nak jadi. Okey. Jadi dalam keadaan itu, kefahaman tentang scope of work itu merupakan cabaran kedua, dan cabaran yang kedua inilah yang rata-ratanya banyak dan berlaku di kalangan SME, terutama syarikat yang dijalankan secara berpartner dalam konteks kawan-kawan, adik-beradik, suami isteri, dia berlaku. Meskipun perkara ini kita sebut sebagai normal, tetapi tidaklah perkara yang biasa itu betul. Tidak semua perkara yang biasa kita buat itu adalah betul. Jadi kita lihat semulalah sekiranya kita perlu revise ataupun kita perlu lakukan sesuatu dan kita nak lalui cabaran ini dalam keadaan yang baik. Kita nak melalui cabaran-cabaran ini dalam keadaan yang baik. Okey, itu yang kedua. Okey, jadi seterusnya yang ketiga. Apakah cabaran yang ketiga tuan dan puan? As a self-appointed CEO, among the things that challenge you the most is about you yourself managing your work and managing your career. Kerja kita sebagai CEO tu nak kena urus. Pergerakan kerjaya kita pun kena urus. Okey, mengapa ramai self-appointed CEO ni tidak nampak perkara ini sebagai satu cabaran? Ialah kerana dia tidak melihat keadaan atau kerja CEO itu sebagai satu lantikan. Kerana dia melihat bahawa syarikat ini dia punya, dia lantik dia sendiri sebagai CEO, maka dia tidak memerlukan satu career path ataupun satu perancangan dalam perjalanan dia menguruskan syarikat itu sebagai CEO. Jadi it's about time to change. Ini adalah masa yang terbaik untuk merubahnya. Merubahnya bermakna kita sebagai self-appointed CEO itu ada perancangannya sendiri. Sampai bila kita nak jadi CEO syarikat tu?
Jadi bila kita ada perancangan, katalah kita dah rancang untuk 3 ke 5 tahun kita akan jadi CEO contoh. Selepas masuk tahun ke-6 atau ke-7 kita kata kita sudah akan melantik CEO yang lain. Kita hanya duduk dalam board of directors ataupun jadi chairman dalam syarikat. Jadi sekiranya ada perancangan itu bermaksud kita sebagai self-appointed CEO itu ada satu pelan untuk menyusun kerjaya kita tu. Jadi rata-rata yang ada sekarang, bila kita kata self-appointed CEO tu, kita kata ini syarikat saya, ini bisnes saya, dan saya akan menjalankannya lah selagi mana saya nak menjalankannya. Nanti kalau saya malas, nanti saya lantiklah CEO. Dia perancangan itu bukan kerana kita malas atau kita rajin tuan dan puan. Perancangan itu adalah kerana kita ada satu aspirasi. Itu satu lagi. Scope of work dalam seorang CEO ini sebenarnya sama sebagai scope of work as individual. Setiap manusia, setiap daripada kita perlu satu aspirasi yang membolehkan kita menjalankan kehidupan kita dengan lebih bermakna. Jadi tak adalah kita buat perkara yang sama, yang berterusan dan tidak ada cabaran-cabaran baru yang kita nak bentuk dalam kita punya kehidupan tu. Jadi katalah sebagai self-appointed CEO yang mempunyai satu aspirasi, tuan dan puan akan mempunyai satu goal setting yang besar. Ianya cukup besar yang menyebabkan tuan dan puan perlu melakukan perkara-perkara baru. Dan tuan dan puan perlu melakukan perkara ini dengan sokongan orang lain. Tak boleh buat sendirian. Mesti ada tim. Jadi dalam keadaan ini, cabaran yang paling kritikal juga, ini cabaran yang ketiga, iaitu cabaran yang terakhir yang saya akan kupas pada hari ini, merupakan bagaimana kita ni nak menyusun kerja kita, scope of work kita as the CEO, dan menyusun kerjaya kita tu dalam syarikat yang kita bina sendiri tu tadi. Jadi kalau kita kata apa sebenarnya cabaran seorang CEO, self-appointed CEO in an own company, especially 100% own company, these are the three that I found it very significant, which determine how the company will move. Bagaimana syarikat itu ditentukan pergerakannya. Jadi kepada tuan dan puan yang baru masuk, ataupun yang baru sampai di FB Live ini, nanti tuan dan puan boleh rebroadcast balik, tonton semula daripada minit yang pertama sehinggalah dia ke minit yang ke-30 nanti. Alright. Jadi begini, saya recap sebenarnya ada banyak cabaran lain, tetapi 3 ini yang paling orang kata the most significant factors which challenge a self-appointed CEO in a company that he or she built herself. Yang pertama sekali cabaran tadi ialah tentang isu trust. Ada 2 bahagian, self-trust and the surroundings trust. Yang kedua, cabaran kedua adalah the understanding in the scope of work as the CEO itself. And the third one is the challenge for managing your work and planning for your career path. Alright. Okay, hi Puan Rahan, terima kasih kerana masuk. Jadi kepada rakan-rakan lain tuan dan puan yang baru masuk, nanti kena tonton semula daripada minit 1 sehingga minit yang ke-30. Kerana biasanya Facebook Live saya tak lama antara 30 ke 40 minit saja. Jadi tuan dan puan lepas ni boleh tonton semula dan boleh tinggalkan komen, like, boleh share terutamanya kepada rakan-rakan atau ahli keluarga tuan dan puan yang merupakan self-appointed CEO. Bermakna dia sendiri yang melantik dirinya sebagai CEO dalam syarikat yang dia bangunkan sendiri itu tadi. Baik, untuk itu tuan dan puan, saya sekarang 12.40, tuan dan puan selamat berehat dan selamat orang kata makan tengah hari. Dan saya yakin tuan dan puan apa sahaja status ataupun keadaan syarikat tuan dan puan tetap memerlukan satu komitmen sebagai seorang CEO. Regardless how big or how small is your company, how new or how old is your company, a CEO remain as a CEO. He's still a CEO. Okey, jadi tuan dan puan, dengan itu selamat maju jaya. Kita jumpa lagi dalam FB Live akan datang. Assalamualaikum.